Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat-sahabat, sementara kita menanti masuknya waktu azan subuh, maka marilah sama-sama dalam pertemuan beberapa minit ini kita membaca daripada kisah para sahabat, yang mana sengaja kita ambil buku yang bertajuk 20 Pemuda Wira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menjadi pengajaran untuk kita dan kita bersama dengan anak-anak kita boleh menjadi seperti sahabat-sahabat yang hebat ini. Maka di sini Dr. Rifat Bashar pada kisah yang pertama membawakan kisah seorang sahabat muda bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas adalah salah seorang daripada sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun walaupun ketika mana Rasulullah wafat usianya masih muda, namun Umar bin Khattab memanggil beliau sebagai innahul fatal kuhul, seorang pemuda yang sangat matang, lahu lisanun saul, memiliki lidah yang suka bertanya, wa qalbun aqul, dan seorang yang sangat cerdik. Ini pujian Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Antara kelebihan-kelebihan Abdullah bin Abbas yang kita boleh catatkan, yang pertama, beliau adalah orang yang mana banyak melapangkan masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat banyak melapangkan masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau digelar sebagai bayang-bayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, beliau adalah sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, beliau terkenal dengan gelaran pendeta umat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebabkan lautan ilmunya yang melimpah ruah. Abdullah bin Mas'ud pernah memuji akan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Mas'ud, andai kelahiran Abdullah bin Abbas adalah lebih awal daripada keadaannya, maksudnya dia dapat luangkan masa lebih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya keilmuan dia dapat mengatasi para sahabat radhiyallahu taala anhum yang lain. Maka Abdullah bin Abbas adalah juga orang yang dikenali sebagai mahir dalam Al-Quran, sehingga beliau juga dikenali sebagai mufassiru hadhil ummah, seorang ahli tafsir yang sangat terkenal dan terkemuka daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilakah Abdullah bin Abbas lahir? Adakah beliau bersahabat lama dengan Nabi? Abdullah bin Abbas lahir 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Lalu ketika mana Rasulullah wafat, usianya baru 13 tahun. Kita berada pada muka surat yang kedua kitab 20 Pemuda Wira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usianya baru 13 tahun bila Nabi wafat, dan dia pun hidup dengan Nabi tidak lama, sebab ketika mana Nabi berhijrah di Madinah, dia dan ayahnya masih lagi berada di Mekah. Namun beliau telah menghafal 1660 riwayat pada usia yang sangat-sangat muda. Ini kelebihan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Dr. Rifat Bashar pada perenggan yang terakhir, selepas dilahirkan, Abdullah bin Abbas dibawa oleh ibunya menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi di Mekah. Baginda telah mentahnikkannya dengan air liur baginda. Lalu perkara pertama yang masuk ke dalam mulut, ke dalam perutnya adalah air liur mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan berkat, yang penuh dengan ketakwaan, yang penuh dengan hikmah. Okey. Ketika mana Abdullah bin Abbas mula membesar, maka beliau tidak dapat berada bersama dengan Nabi SAW pada kebanyakan masa, sebab ayahnya masih berada di Mekah, dan pada waktu itu baginda Rasulullah telah berhijrah ke Madinah. Namun ketika mana pada tahun 8 Hijrah, sebelum daripada pembukaan kota Mekah, ayahnya telah membawa dia berjumpa dengan Nabi berserta dengan seluruh ahli keluarganya, dan daripada semenjak itu dia tidak pernah tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu daripada sini pengajaran yang kita dapat, Abdullah bin Abbas dengan ilmu yang beliau dapat sebenarnya bukanlah kerana beliau sekadar sepupu Nabi, tetapi kegigihan beliau menuntut ilmu, kesungguhan beliau menuntut ilmu, bersusah payahnya beliau menuntut ilmu menjadi pengajaran ibrah untuk kita pelajari. Sebagai contoh, apakah di antara tanda-tanda kesungguhan Abdullah bin Abbas menuntut ilmu? Maka Abdullah bin Abbas sendiri bercerita, Nabi SAW setiap kali datang ke rumah makcik Abdullah bin Abbas yang merupakan Ummul Mukminin isteri Nabi, Maimunah binti Harith, maka Abdullah bin Abbas akan berada di rumah makcik dia supaya dia boleh khidmat Nabi SAW. Suatu ketika Nabi SAW nak berwuduk pada waktu malam, maka pada waktu itu Abdullah bin Abbas dia sediakan air wuduk untuk Nabi SAW. Maka kemudian Nabi SAW mendoakan dia, Ya Allah, berikanlah kepadanya hikmah. Tak cukup sekadar itu sahaja kesungguhan Abdullah bin Abbas. Ketika mana Abdullah bin Abbas selepas kewafatan baginda Nabi SAW, maka pada waktu itu Abdullah bin Abbas telah pergi kepada para sahabat Nabi untuk pada waktu itu memperolehi ilmu. Kita boleh lihat pada muka surat yang ketujuh. Bagaimana pada awalnya mereka pada waktu itu ada dua orang, Abdullah bin Abbas dan teman dia. Lalu dia ajak teman dia untuk belajar bersama dengan dia, jumpa dengan para sahabat. Namun temannya pada waktu itu teragak-agak. Maka Abdullah bin Abbas bercerita, jika aku mendengar pada muka surat yang ketujuh ada satu hadis yang dimiliki oleh salah seorang sahabat Nabi, maka aku akan datang ke rumahnya, dan kalaulah aku tiba pada waktu dia sedang rehat tengah hari, maka aku akan bentangkan selendang aku di rumah dia, tunggu dia sampai dia bangun, tanpa ketuk pintu rumah dia, tanpa mengejutkan dia. Sehingga kan kadangkala debu-debu dan tak pasir penuh pada tubuh badan aku kerana lamanya penantian. Akan tetapi aku tak nak pada waktu itu mengejutkannya. Kalaulah aku panggil dia, nescaya dia akan datang kerana hormat aku sebagai sepupu Nabi SAW. Ketika mana sahabat yang Abdullah bin Abbas nak belajar pada waktu itu keluar rumah dan dia nampak sepupu Nabi berada di depan rumah, maka pada waktu itu dia pasti akan berkata, wahai sepupu Rasulullah, apa yang membuatkan kamu datang ke sini? Kenapa tidak memanggil aku? Nescaya aku pasti datang. Maka kata Abdullah bin Abbas, aku akan menjawab, aku yang lebih senang untuk datang kepadamu. Ilmu itu didatangi, bukannya datang sendiri. Ini kita belajar satu, kesungguhan Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu. Dan yang kedua, kita boleh belajar adab seorang pelajar dengan guru yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Abbas. Maka sebab itu kata Dr. Rifat Bashar, sebagaimana Abdullah bin Abbas menghina dirinya ketika mana menuntut ilmu, beliau juga sangat memuliakan para ulama. Antara orang yang beliau sangat muliakan adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana kisahnya adalah masyhur. Maka kat sini apakah pengajaran yang kita boleh ambil daripada pemuda-pemuda Nabi SAW ini? Kesungguhan menuntut ilmu. Lalu kesungguhan menuntut ilmu kesannya akan dilihat di kemudian hari. Dan yang kedua, adab dengan ilmu. Dan yang ketiga, adab dengan para ulama dan juga ilmuwan serta guru. Moga-moga anak-anak yang mendengar bersama, maka pada waktu ini kita dapat mengambil pengajaran. Kepada sahabat-sahabat yang ada buku ini, saya ambil sebahagian-sebahagian daripada setiap cerita, maka bolehlah ambil, baca di rumah, menjadi motivasi untuk anak-anak kita. Dan kalaulah ada yang mana ingin untuk mendapatkan buku ini, boleh sahaja tekankan link di ruang komen. Patut kita perdengarkan kisah-kisah sahabat kepada keluarga kita supaya menjadi role model untuk mereka, menjadi teladan contoh untuk mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Ummah Aziz. Kita jumpa pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khaira. Terima kasih di atas segala perhatian yang telah diberikan.